Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Sidang jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam ini kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan orang yang beriman. Kita berada pada tajuk tentang adab kenabian dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah dimuliakan, pada pengajian yang lalu kita telah membincangkan sepotong sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hafal Islam bi makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal, di mana disebutkan dalam hadis itu sesungguhnya Allah taala mengembangkan Islam dengan akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik. Hadis riwayat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi dalam hadis ini coba digambarkan bagaimana Islam ini berkembang atas kemuliaan akhlak dan atas amalan-amalan yang baik tadi. Nak tunjukkan pada kita datang Islam ini nak membetulkan akhlak, maka datanglah ideologi yang merosakkan akhlak, menyebabkan manusia bercampur gaul laki perempuan, menyebabkan manusia hilang kesopanan, hilang budi bicara, menderhaka mak ayah, tengking mak bapak begitu saja. Ini semuanya bukan daripada ajaran Islam. Datang Islam nak membetulkan keadaan-keadaan itu. Maka hadirin hadirat, inilah namanya Islam yang kita pegang, yang diutuskan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan saja nak membetulkan akidah, tetapi datang Rasul juga untuk membetulkan ibadah dan juga menyempurnakan akhlak yang terpuji. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita satu doa, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perbaikilah akhlak saya. Ya Allah, perbaikilah tubuh badan saya dan akhlak pekerti saya. Selain minta tubuh badan kita pun cantik, sihat, kita minta akhlak kita pun cantik dan sihat. Begitu juga Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma jannibni
munkaratil akhlak. Ya Allah, hindarilah saya daripada kemungkaran, keburukan akhlak. Allah menjannibni munkaratil akhlak. Itu yang telah kita bacakan dalam pengajian-pengajian yang lalu. Sambung kita malam ini pada muka surat 573. Qala musannif rahimahullah ta'ala, penerangan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Syekh Abu Qasim Syekh Abdul Qasim Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah dalam kitab ini Mau'izatul Mu'minin, ringkasan kepada Ihya Ulumuddin. Jadi Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi sebut tentang beberapa penerangan mulianya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sabar, paling berani, paling adil, dan paling banyak pengampunannya di antara seluruh manusia. Jadi sifat Nabi paling sabar. Tetapi sabar Nabi ini bukanlah maksudnya orang buat jahat Nabi diam saja. Sabar itulah yang diajarkan kepada kita, ada kaedah-kaedah sabar dia. Bagaimana sabar menghadapi musuh, lain caranya. Sabar ibadat, lain caranya. Sabar dalam menghadapi musibah, lain caranya. Sabar di dalam kita menentang maksiat, lain cara. Jadi sabar Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukan bererti Nabi biar saja kemungkaran itu berleluasa, tidak. Jadi sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar dalam arti kata nak menegakkan perintah Allah ni, la yakhafuna laumata laim. Rasulullah dan para sahabat tak akan takut dengan orang yang mencela. Jadi kita ni kadang-kadang nak suruh orang buat baik ni takut orang cela kita. Nak halang orang buat maksiat takut orang maki kita. Menyebabkan kita kadang-kadang dengan benda-benda begitu kita tak sabar. Kita tak sabar nak hapuskan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhafuna laumata laim. Tidak ada sifat takut Rasul terhadap orang cela kalau dalam soal-soal ibadah. Kan itulah satu ketika ada beberapa sahabat mempersoalkan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kalau tuan-tuan pergi umrah akan ziarah satu tempat namanya Ji'ranah. Di Ji'ranah ni antara tempat miqat yang kita selalu pergi sana bawa ziarah sampai Masjid Ji'ranah itu orang miqat. Tuan-tuan ingat ada apa yang berlaku di Ji'ranah? Antara peristiwa yang berlaku di situ ialah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada perang Hunain. Perang Hunain ini dengan kabilah-kabilah Arab masa itu dapat harta rampasan yang banyak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah beri kepada Abu Sufyan 100 ekor unta dan beberapa kedai emas. Abu Sufyan ini dipanggil bekas pembesar Quraisy yang masuk Islam. Dia dulu lawan Rasulullah. Kemudian dia masuk Islam. Oleh kerana dia masuk Islam, dia panggil Mu'allaf. Rasulullah bagi dia 100 ekor unta. Begitu juga dengan anaknya Muawiyah. Begitu dengan anak yang lain-lain, 100 ekor unta. Rasulullah beri lagi pada antaranya pembesar Quraisy namanya Aqra' bin Habis, 100 ekor unta. Berapa pembesar dapat 100 ekor unta sampai orang Ansar Madinah berasa kecil hati. Sebab mereka ni lama dah tolong Rasulullah, tak dapat apa-apa ya. Macam. Cuba jawab, kalau kita dah lama tolong Islam, tiba-tiba yang lawan Islam tu masuk join kita dapat projek macam-macam. Apa kita kata? Menyesal aku tolong Ustaz kita tu. Menyesal aku bersama dengan dia selama ni tak dapat apa-apa. Itulah perasaan orang-orang Madinah. Sampai mereka tak puas hati dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berita ni sampai tinggal Rasul. Nak tunjuk Rasulullah ni sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bila mencabar hukum Allah merah dengan Nabi. Dalam soal hukum hakam, kalau orang cuba protes, Rasulullah akan marah. Itu sabar Rasulullah ni ada hati nak tunjuk pada kita
Yang dikatakan sabar Rasulullah ni manusia paling sabar, bukan kata orang lanyak hukum Islam Rasulullah duduk diam saja. Lepas tu bila Rasulullah dah buat keputusan, Allah sudah buat keputusan, Rasulullah sudah buat keputusan, tak boleh soal lagi, tak boleh persoal, tak boleh pertikaian. Tiba-tiba ada orang soal. Rasulullah panggil semua Pak Ansar mengikut. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, dia kata, sejak hari itu saya tak berani lagi nak menyampaikan berita-berita kepada Rasul setelah saya melihat bagaimana merah padam muka Rasul bila dapat tahu orang tak setuju dengan keputusan Allah dan Rasul. Sejak hari itu saya tak berani dah nak report Nabi, tak berani. Tengok orang yang baik, sabar ini, tapi kalau hukum Allah dicabar, merah muka Rasul. Jadi nak sebut sabar juga tuan. Tapi sabar Rasul SAW ini dalam perkara-perkara yang mengikut syariat. Adapun dalam perkara yang mencabar syariat, Rasulullah SAW tetap menunjukkan sifat kemarah begitu. Jadi marah Rasul sampai Nabi panggil semua orang Ansar. Nabi beri sepatah dua pada mereka kata-kata. Lalu kata para ulama, tindakan Rasulullah SAW sebagai pemimpin ini kadang-kadang susah orang nak baca. Di sinilah setengah ulama mengatakan orang jadi pemimpin sebuah gerakan Islam, dia kadang-kadang boleh buat kata putus tanpa berunding dengan ahli jawatan kuasa. Faham? Ini kita nak cakap Islam tak? Bila presiden buat keputusan semua dah protes, dah tak syura dan bagai-bagai. Itu namanya kita ni cakap Islam tapi tak faham Islam. Rasulullah pernah buat keputusan tanpa berunding dengan sahabat-sahabat tu nak. Itu nak tunjukkan orang jadi presiden sebuah gerakan Islam ni, dia kena tahu hukum hakam. Dan kadang-kadang pandangan dia jauh ke depan lebih daripada pandangan orang lain untuk kepentingan agama. Sebab itu dalam perjanjian Hudaibiyah, kita pergi ziarah Ja'ranah, di situ berlaku peristiwa kisah ini. Kemudian kita pergi umrah, kita pergi pula Hudaibiyah. Di Hudaibiyah begitu juga berlaku satu perjanjian, namanya perjanjian Hudaibiyah, yang sahabat-sahabat tak puas hati kerana perjanjian itu agak menyebelahi golongan Quraisy Mekah. Tapi sebagai seorang presiden yang pandangannya jauh ke hadapan, sahabat-sahabat tidak memprotes tindakan Rasul, walaupun dalam hati mereka tak berpuas hati. Taat pada Rasul tetap ada. Itu sebabnya hadirin hadirat, ada ketikanya orang jadi ketua ni, dia kena memikir maslahat umat Islam lebih besar daripada maslahat peribadi dan parti dia. Faham? Ini kita kadang-kadang melebihkan fahaman, melebihkan peribadi kita lebih daripada pandangan masyarakat awam dan seumpama. Kali tajuk kita ni sabar juga saya. Sabar ni tahu. Sebab hari ni orang banyak cakap tentang politik Islam, perjuangan Islam, tapi dia sendiri pun tak tahu apa. Allah, hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah Taala sekalian. Ini bukan marah ni je, hari ni orang tahu dan ulama-ulama muda ni lah punca perbelahan baca macam tu. Dia bukan begitu, suasana sekali berbeza dah. Baik, Rasulullah SAW manusia paling sabar, paling berani, paling adil, paling banyak pengampunan di antara seluruh manusia. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali menyentuh tangan seorang wanita yang tidak menjadi miliknya sebagaimana hamba sahih. Rasulullah tak pernah sentuh tangan orang perempuan. Walaupun dalam bai'ah yang diadakan, bai'ah ni janji setia, waktu dipanggil bai'atul aqabah. Masa itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sudah berlaku dipanggil bai'ah, perjanjian dengan golongan Ansar. 72 orang Ansar datang berbai'ah, termasuk beberapa orang perempuan. Dalam bai'ah itu Rasulullah tidak menyentuh tangan orang perempuan, tak sentuh. Nak tunjuk pada kita ini akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Nabi tak pernah menyentuh mana-mana wanita yang tidak menjadi miliknya, atau yang tidak ada hubungan perkahwinan dengannya, ataupun yang bukan mahramnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah,
Tidak pernah baginda membawa sedinar pun ke rumahnya semalaman, walaupun 1 dirham. Apabila baginda SAW ada membawa lebihan dari sesuatu dan baginda tidak menemui mereka yang sepatutnya baginda berikan sehingga waktu malam, maka baginda tidak akan masuk ke rumahnya sehinggalah baginda menemui orang yang memerlukan barang itu. Ini sifat Rasul SAW yang tidak menyimpan harta dalam rumah baginda sendiri. Sebab tu Rasulullah bukan orang miskin. Rasulullah ni orang kaya sebenar-benarnya. Kalau baca dalam beberapa hadis Nabi SAW, baginda memperoleh harta daripada 5 sumber harta. Jadi memang Rasulullah orang kaya. Kali itu datang sahabat-sahabat minta pada Rasulullah, Nabi bagi. Datang lagi Nabi bagi. Datang lagi minta Rasulullah bagi. Sampai habis apa yang ada di tangan Nabi pun orang tak minta. Nabi bersabda, kalau ada tidak saya tinggalkan satu pun. Itu namanya Rasul SAW. Sebab itu nak jadi orang yang berjaya ni, pemimpin yang kena susah, baru rakyat senang. Selagi pemimpin senang, rakyat ni susah. Faham? Itu je kalau nak faham. Kalau faham yang itu senanglah kita. Kalau nak jadi kita ni nak hidup senang, cari pemimpin yang susah. Tapi kalau mereka orang senang, kita lantik, memang kita akan susah. Ya, sebab mereka dah biasa senang, mana dia nak hidup susah. Sebab itu dia tidak boleh mendalami kesusahan orang bawah. Dia hidup senang, rotek tak bayar, cukai tak bayar, semua tak bayar, tol pun free. Kita ni yang susah, tak? Kais pagi, makan pagi, bangun pagi, nak jual nasi lemak, itu pun nak kena GST juga. Tak demam makcik tu. Tak, dia kata makcik tak bagi GST Ustaz. Yalah, tapi beli beras, beli bagai-bagai tu. Allah hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah. Dahlah pendapatan makin sikit, bukan makin banyak kan. Tapi orang yang mewah tetap dalam keadaan senang lenang. Tapi Rasulullah SAW tidak begitu. Rasulullah mendahulukan orang lain, diberinya apa yang ada pada tangan Rasul SAW. Sehingga satu hari lepas sembahyang Rasulullah terus masuk dalam rumah. Sahabat semua terkejut. Rupanya Rasulullah SAW memikirkan ada beberapa emas yang belum diagih-agihkan, nak disegera agihkan kepada orang ramai yang ada. Itu sifat Nabi SAW, amat mendahulukan orang yang susah tadi. Rasulullah SAW tidak pernah mengambil apa-apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya sekadar keperluan makan untuk setahun, dan keseluruhannya itu pasti dibelanjakan pada jalan Allah, yakni untuk kepentingan agama Allah semata-mata. Jadi namun begitu, bukanlah bermaksud salah kita ni ada harta banyak, tak salah ya. Bukan berarti salah kita ini ada rumah besar, kereta besar, tak salah. Malah Rasulullah SAW juga pernah bersabda, antara min sa'adatil mar'i, antara kebahagiaan seorang manusia itu, pertama sekali al-mar'atu salihah, perempuan-perempuan, isteri-isteri salihah. Yang kedua, wa markabun salih, kenderaan yang baik. Yang tiga, wa maskanun salih, tempat tinggal yang elok, yang baik. Itu juga antara min sa'adatin, antara alamat bahagia. Menunjukkan tak salah kita di rumah selesa, kereta selesa, tak salah. Isteri salihah, tak salah. Cumanya kita ni diajar jangan cinta dunia. Nak rebut dunia, rebutlah. Nak harta banyak, banyaklah. Malah seorang sahabat yang kaya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas ni sakit kuat. Jadi dia mengadu pada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, Tuan tahu keadaan saya, dan Tuan pun tahu saya ni tidak ada waris kecuali seorang je anak perempuan waris saya. Ya Rasulullah,
apakah boleh saya nak sedekahkan 2/3 harta saya? Nabi kata tak boleh. Kalau separuh ya Rasulullah, Nabi kata tak boleh. 1/3 ya Rasulullah, 1/3 boleh, tapi 1/3 pun banyak wahai Sa'ad. Kemudian Nabi pesan pada Sa'ad, apa dia? Nabi pesan pada Sa'ad, wahai Sa'ad, kamu meninggalkan anak kamu berharta lebih baik daripada kamu meninggalkannya yatakafafuna 'alan nas, menadah-nadah minta ke orang. Lebih baik kamu tinggalkan anak kamu berharta lebih baik daripada kamu tinggalkan dia menadah-nadah tangan minta tolong orang. Nak menunjukkan pada kita hari ini cari harta, nak simpan sikit untuk anak-anak kita buat bekal hari depan dia tak apa. Bukan kata tak boleh langsung. Maka itulah hadis ini menggambarkan pada kita bahawa walaupun kata Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi bahawa Rasulullah SAW orang yang begini nak menunjukkan inilah sifat mendahulukan umat yang ada pada jiwa Rasul SAW. Inilah jiwa seorang ketua yang mendahulukan rakyat dan orang di bawahnya. Adapun kita ni kalau nak jadi orang yang namanya ketua ni, sifat macam ni kena ada. Jangan pentingkan diri dan keluarga saja. Adapun saat itu yang dia punya harta, nak tunjukkan pada kita tak salah lah kalau saat ada harta dia nak simpan untuk anak dia. Tak ada masalah. Malah kita buat begitu pun Nabi kata lebih baik kamu buat begitu daripada kamu tinggalkan anak kamu itu besok yatakafafuna 'alan nas, yatakafaf ni tadah tangan minta ke Allah. Jangan ada kita habiskan harta tu sampai lupakan anak isteri kita pula. Jadi walaupun sifatnya sifat mulia, tapi jangan kita lupa bekal, makan, minum, nafkah, kewajipan kepada ahli keluarga. Itulah tujuan kita cari harta. Itulah tujuan kita hadirin hadirat dipanggil cari nafkah. Baik. Jadi baginda SAW tak pernah mengambil apa-apa yang Allah kurniakan melainkan sekadar keperluan makan untuk setahun dan keseluruhannya. Lebih baki-baki itu Rasulullah SAW akan belanjakan pada jalan Allah, yakni untuk kepentingan agama Allah. Maknanya kita pun begitulah. Untuk nafkah yang wajib jangan lupa. Dan begitu juga jangan lupa sebahagiannya untuk agama Allah. Termasuklah apa maksud untuk kepentingan agama ni, macam tuan-tuan duk derma surau masjid. Kena ada. Kalau duit lebih-lebih tu bayarkan bil elektrik ini. Ini kita nak buka lampu pun kadang sayang, tak? Pasal apa? Bil tinggi. Untuk masjid apa kisah Syekh? Biarlah cerah 24 jam menara tu kan. Itu namanya syiar, lambang. Ini kadang-kadang azan pun belah dalam. Sih bajet betul lah korang. Azan pun dalam je bunyi. Pasal apa? Pasal kadang-kadang tak ada orang yang nak nafkahkan sebagian hartanya untuk agama. Sedangkan tuan-tuan duk cerahkan lampu ni, kalau baca hadis Nabi SAW, sesiapa yang mencerahkan rumah-rumah Allah, besok Allah cerahkan kubur di akhirat. Biarlah kita cerahkan rumah Allah ni. Cuma dalam hadis tu sebut sesiapa yang memasang lampu kan, api, pelita. Zaman tu pelita lah, zaman kita lampu. Jadi kalau switch on, switch off, saya pun boleh. Dia bukan yang tu, yang penting pil tu. Saya switch on, switch off, itu semua orang boleh buat saya. Menerangkan masjid. No, dia nak terangkan betul-betul dulu bayar bil tu. Tu yang kita buat collection Jumaat tu antaranya bil. Kalau boleh bil tu cocok lah. Ada orang ambil itu untuk bayar. Lepas tu kadang-kadang kita dalam rumah Allah gelap, ada orang tengok mandong aja. Tengok negara Arab tu. Kalau rumah Allah Taala bercahaya 24 jam. Sebab dia melihat ini rumah Allah yang patut dimakmurkan. Selain dimakmurkan dengan kuliah ceramah, dimakmurkan dengan
dengan diterangkan supaya orang nampak cahaya dah. Jangan jadi macam hari ni gereja dan kuil tu, minggu sekali pun tak nyala lampu. Ini jangan kita jadikan masjid surau kita macam surau. Ini kampung-kampung banyak dah masjid surau jadi macam tu. Allah Rabbi dah, bukan tak ada orang Islam, bukan tak ada anak muda. Tapi bila campak kepala babi dalam masjid, bukan main melompat mengamuk sekampung. Padahal dia pun tak datang. Campak kepala hinti dalam masjid. Melenting, yang tak datang masjid surau pendek pun melenting. Ini kerja siapa? Nak mancung siapa yang buat kerja? Alah, dia datang pun tidak Jumaat. Nak Jumaat pun tak nampak, yang waktu pun tak nampak. Penuh dengan cicak je sembahyang jemaah. Allah Rabbi dah. Tapi nak tunjuk kepada kita, itulah sifat rupa umat Islam kita hari ini. Allah hadirin hadirat. Jadi kita ni orang bandar cerdik-cerdik ni, jangan buat macam tu surau masjid. Ya, kena ada nafkah yang kita cari ni bukan saja untuk makan, minum, anak, isteri, tapi termasuk untuk nafkah agama ni. Ini yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi sediakan untuk simpanan makanan baginda dan keluarga setahun, baginda juga menyediakan peruntukan harta tadi dibelanjakan pada jalan Allah, dipanggil sabilillah, untuk agama Allah Ta'ala, memakmurkan rumah Allah dengan kuliah, dengan ceramah, dengan azan, dengan bagai-bagai. Alhamdulillah lah, tuan-tuan di sini orang bandar ni lebih ada kesedaran. Batu mikrofon ni pun standard sikit. Kalau kampung ni ceramah ni tuan-tuan dia sakit tekak gitu. Lah speaker tu kecil ke tak? Bunyi tak bunyi itu yang kadang-kadang nak ceramah pun dah susah. Ini Alhamdulillah, ceramah pun boleh kuat. Kalau tidur boleh jekit sikit tau, jaga ni. Ini kalau kampung dengar tak dengar, itu yang ustaz cakap tapai boleh makan, dia dengar tupai pun boleh makan. Sebab mikrofon tu tak bunyi sangat ya. Orang kata tapai, dia dengar tupai. Mikrofon tak bunyi. Allah Rabbi, kena pula dia panggil yang duduk di ujung-ujung speaker tu hidup tak hidup. Ini suasana yang kita nak ubah. Yang jadi sedihnya umat Islam hari ini, boleh sediakan bajet untuk karaoke, boleh sediakan bajet untuk futsal, boleh sediakan bajet untuk sukan, boleh sediakan bajet poket dia dengan untuk pokok bagai-bagai. Untuk agama tak ada peruntukan. Di kita di rumah minda kita kena ada sebahagian harta yang kita dapat itu memang kita sudah budgeted. Ini berapa ratus? Ini khusus untuk surau masjid sabilillah. Kena buat. Macam mana kita budget? Ini peruntukan untuk sekian benda. Ada budget dia. Jangan langsung tak ada budget untuk agama. Kadang-kadang untuk agama ni ikut sempat, mana lebih-lebih je dah, lebih-lebih baru untuk agama. Jangan. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Kita namanya kadang-kadang kita tak adil untuk agama, tak adil untuk Islam. Kena buat bajet betul-betul. Berapa bajet untuk agama bulan ni? 100, 200. Kalau lebih daripada 200, alhamdulillah. Tapi jangan kurang daripada bajet yang kita dah rancang. Kena ada lah peruntukan. Hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah Taala sekalian, itulah antara beberapa perkara yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya untuk agama, untuk sabilillah. Sabilillah tadi kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja agama. Di mana dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam bab murah rezeki. Disebutkan dalam bab apa dia disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dan kitab Riyadhus Shalihin, dan beberapa ulama sebut hadis ini hadis sahih, di mana satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita pada para sahabat. Satu hari ada seorang lelaki, dia mendengar suara di awan, di mana suara itu mengarahkan awan
supaya pergi ke kebun si fulan dicurahkan air hujan di situ. Lalu hamba Allah ni kita tengok awan tu pergi turun hujan di batu-batu, air tu mengalir masuk ke kebun si pekebun. Lalu hamba Allah Ta'ala tadi pergi jumpa pekebun tu, dia kata, kamukah? Dia bagi salam, dia kata, kamukah si fulan? Dia kata, ya, kenapa? Mana kamu tahu nama aku begitu? Dia kata, tadi aku dengar di suara di langit mengarahkan awan supaya turunkan hujan di tempat kamu, di kebun kamu. Jadi soalannya ialah, apakah amal kamu sehingga jadi begitu? Jadi kata pekebun, kalau itu yang kamu nak tahu, sebenarnya begini, dia kata, sebenarnya saya ni, bila saya dapat hasil mahsul saya ni, saya akan bagi 3. Satu, bajet saya akan gunakan untuk nafkah anak-anak. Yang kedua, bajet saya akan gunakan untuk sedekah. Yang 3, saya akan gunakan untuk jadi modal pertanian akan datang. Itulah amalan dia, nak tunjuk orang buat bajet. Satu peruntukan untuk nafkah, satu peruntukan untuk sedekah, satu peruntukan untuk modal bisnes. Itu dia dipanggil cucuk tanam kembali. Apa yang saya nak sebutkan, maka ini antara amalan murah rezeki yang disebut oleh para ulama, yang disabdakan oleh Rasulullah ila sedekah. Cuma di situ saya nak sebutkan ialah ada orang yang memang bila dapat rezeki dia ada bajet untuk buat baik sabilillah. Tadi saya maksudkan di situlah, begitu juga kita kan ada sekian beberapa bajet yang tetap kita buat untuk kerja-kerja sabilillah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak tiru sifat Nabi, yang kita kata nak ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini antaranya. Jadi antara yang disebutkan dalam kitab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tak pernah menyentuh mana-mana perempuan melainkan yang mahram saja, mahram Rasul. Rasulullah juga dipanggil tidak pernah menyimpan wang yang banyak di rumah baginda, melainkan Nabi akan sedekahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang dipanggil menyediakan keperluan makanan ahli keluarga untuk setahun, dan baki-bakinya dibelanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah, lagi kata Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta daripadanya sesuatu oleh orang kecuali pasti diberi. Oleh sebab itu kadang-kadang baginda mengambil lagi dari simpanan makanan setahunnya untuk diberikan kepada mereka yang meminta, sehingga kerap kali makanan baginda sallallahu alaihi wasallam kehabisan sebelum cukup setahun. Maka terpaksalah baginda sallallahu alaihi wasallam meminjam dari orang lain untuk mencukupkan keperluan. Ini sifat Nabi yang kalau kita nak lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kalau diminta oleh manusia Nabi akan bagi. Jadi antara sifat yang kita nak ikut ialah kita ni kalau ada minta-minta bagilah. Cuma kalau kita syak, kadang-kadang orang meminta ni pun ada yang betul, ada juga yang tak benar betul. Jadi apakah sikap kita terhadap orang yang demikian? Kalau kita baca dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari seorang sahabat namanya siapa nama dia, bin Al-Akhnas gitu. Dia Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu. Satu hari Yazid cerita pak dia ni pergi sedekah, pak dia orang kaya. Ma'an cerita pak dia Yazid ni seorang kaya. Dia pergi letakkan beberapa dinar, duit emas, dan supaya seorang penjaga masjid ni doakan duit itu pada orang ramai.
Jadi Ma'an ni, si anak ni tadi, dia rasa dia susah. Dia pergi ambil duit yang bapak dia sedekah. Jadi lalu dia berbawa duit itu pergi jumpa pak dia. Lalu si ayah tadi Yazid kata, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah aku tak berhajat bagi kamu duit ini. Para ulama hadis mengatakan, adapun sebab Yazid si ayah tadi sebut begitu, demi Allah aku tak berhajat bagi pada kamu, kerana sangka si ayah kalau sedekah pada anak tak dapat pahala. Jadi dia fikir begitu. Dia lah tak apalah, ini di awal-awal Islam, jadi hukum belum berlaku. Jadi dia sangka kalau beri pada anak tak dapat pahala. Jadi dia sebutlah, wallahi demi Allah aku tak berhajat bagi kamu duit itu. Yang Ma'an pula dia dah ambil duit itu, dia beritahu pak dia. Dan baik, oleh kerana timbul perkara ini untuk menyelesaikan masalah, dua-duanya pergi menghadap Nabi SAW. Dua-dua mengadulah pada Rasul. Si Ma'an ceritakan bagaimana dia ambil duit itu. Si ayah Yazid cerita yang dia tak setuju beri pada anak dia. Hadirin hadirat, Rasulullah SAW membuat keputusan begini. Sabda Nabi, laka ma nawaita ya Yazid, jangan bimbang, kamu tetap dapat pahala atas apa kamu niat, wahai Yazid. Walaka ma'akhadta ya Ma'an, dan kamu wahai Ma'an tanggunglah apa yang kamu ambil itu wahai Ma'an. Di sini kita dapat mengambil beberapa hukum berhubung dengan kita bersedekah ni. Kadang-kadang orang yang kita bagi itu nampak macam perlu, tapi kita pun tak tahu. Kadang-kadang jadi keliru. Nak kata dia perlu, nampak macam tak perlu. Nak kata tak perlu kan, takut dia perlu duit juga. Jadi sikap kita ni bagaimana? Sikap kita kena ambillah sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah, laka ma nawaita, oleh kerana kita tak tahu. Nabi kata kamu tetap dapat pahala atas apa yang kamu beri itu. Jangan bimbang, kita tetap dapat pahala atas apa yang kita beri. Ya, baik. Adapun orang yang mengambil itu, kalau dia bohong, walaka ma akhadta, kamu tanggunglah apa yang kamu ambil itu. Itu dia sikap kita. Jadi kita nak soal siasat pun tak payah. Kalau dia betul-betul, dia betul lah. Tapi kalau kita rasa tak puas hati, kita ambil sikap yang kedua. Tak payah bagi je. Banyak tempat lain lagi boleh bagi, faham? Nah, yang kita pun satu juga, dan tak yakin orang tu nak bagi juga. Tempat yang yakin, contohlah, saya beritahu contoh. Pernah satu ketika bulan Ramadan, masa tu saya khutbah di Taman Kosas Ampang. Lepas khutbah tu, 3 penjuru ni ada tabung tahfiz Quran daripada Pakistan. Pakistan kutip darma je. Tapi takdir Allah hari itu, ada satu engineer daripada Pakistan. Dia datang, dia kata, ni Pakistan mana kutip darma? Saya tanya kenapa? Dia kata di Pakistan dia tak perlulah bantuan derma untuk tahfiz Quran. Kerana di Pakistan bila awak sebut nak buka tahfiz, syarikat-syarikat akan sponsor. Semua sekali. Itu masyarakat Pakistan. Jadi yang kutip derma ni dia kata bohong semua. Di Pakistan dia kata, lepas tu kalau tuan-tuan tanya sahabat-sahabat kita yang berada di Pakistan, dia bukan macam tahfiz kita swasta, individu. Nak kena bayar sewa rumah lagi. Anak-anak kena bayar yuran. Di Pakistan kalau dia buka tahfiz Quran, kalau bayar yuran, aib bagi dia. Satu keaiban. Syarikat kaya mana tolong tak tolong orang nak belajar agama? Mana pergi syarikat orang-orang yang kaya-kaya tak tolong orang nak belajar Al-Quran? Aib bagi dia. Malah kalau kita bayar untuk belajar agama, ataupun dia rasa aib, seolah-olahnya agama itu terpaksa dibeli baru boleh dapat. Mana pergi orang kaya-kaya yang lebih banyak tak boleh tolong orang nak belajar agama, nak belajar Quran. Jadi negara dia, tiba-tiba kita tahu Pakistan tu ragu-ragu bagi juga. Kan bengong negara tu. Padahal tahfiz Quran Malaysia ni banyak lagi yang wajib dibantu tau. Saya bukan marah ni sebab kita ngajar tahfiz dulu. Dah lah guru tahfiz gaji 600, orang pakai Lexus. Itu yang guru tahfiz jadi imam masjid, mana tahu kita antaranya kita tahu. Faham? Hadirin hadirat sekalian, baik boleh sambung. Jadi nak sebutnya
Kadang-kadang gaji guru tahfiz kita lagi murah lagi. Itu yang wajib dibantu. Jadi yang ragu-ragu tu tinggal dulu, tolong yang kita yakin tu. Wallahu ta'ala. Sudah jemaah rahmat Allah Taala sekalian, kita membacakan beberapa adab dan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kata Syekh Jamil Al-Qasimi, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta daripadanya sesuatu oleh orang lain kecuali pasti diberi. Jadi sifat Nabi, kalau orang minta haruslah beri. Oleh sebab itu kadang-kadang baginda mengambil lagi dari simpanan makanan setahunnya untuk diberikan kepada mereka yang meminta, sehingga kerap kali makanan baginda sallallahu alaihi wasallam kehabisan sebelum cukup tempoh setahun. Maka terpaksalah baginda meminjam dari orang lain untuk mencukupkan keperluan. Jadi di sini ditunjukkan antara pribadi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghampakan permintaan orang lain. Maka itu tadi kita sambung bincang kita, apakah sikap kita kalau orang meminta-minta. Yang pertama sekali, kalau orang minta-minta ni, pertama sekali kita tak tahu dia ni betul tak betul, betul tak betul, betul tak betul. Yang pertama, hadirin hadirat, kalau kita nak bagi-bagilah, jangan bimbang. Nabi bersabda, laka manawaita ya Yazid, kamu tetap dapat pahala atas apa kamu niat tuan Yazid. Oleh kerana niat kita nak tolong, tolonglah. Dia bohong, dia menipu, walaka ma nawaita ya wa walaka ma akhadha ya ma'an, kamu ambil itu, kamu tanggung. Kalau betul, bagi kamu pahala. Kalau tak betul, maknanya kamu tanggunglah dosa. Jadi dalam bab itu sikap yang pertama. Itu kalau kita tak tahu. Sikap yang kedua, Allah berfirman dalam Quran, wa amassa ila fala tanhar. Adapun orang minta-minta ni jangan kamu tekik herdik, sudah. Nak bagi-bagi, tak nak bagi tak apa. Tapi jangan tengking, jangan herdik mereka, jangan maki hamun, jangan. Ya, kalau dia orang susah, nanti kita berdosa. Jadi itu sikap yang kedua. Nak bagi-bagi, tak bagi, jangan maki hamun mereka. Sikap yang ketiga, tadi saya sebutkan tentang bagaimana ada orang yang kutip derma ni kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Karena kita ni hidup zaman orang tak jujur ramai kan. Adapun zaman dulu tuan-tuan, orang nak minta-minta ni malu-malu. Menjadi suatu keaiban kalau meminta sana, minta sini. Hari ni minta-minta ni dah jadi benda seronok pula. Malah kadang-kadang boleh menghasilkan pendapatan yang lumayan. Sebab ada orang buat kajian, kalau kita kutip terma meja ke meja tu, kadang-kadang satu malam boleh 300-400 Tak percaya malam ni kita try lah. Kita pergi dua orang, saya bagi soal 50-50 lah. 50-50 bagi. Tapi jangan cari pasal sepat, kita cari pasal insyaAllah orang tak kenal kita. Pakai spek hitam kan. Nampak tu. Macam setuju malam ni operasi. Tapi saya tak boleh orang kenal. Saya tukang bawa, dapatlah 10%. Faham? Allah hadirin hadirat, 300-400 saja. Ya. Baik, apa sikap kita? Sikap kita yang ketiganya, Rasulullah ajar kita, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang ragu-ragu, kamu ambil benda yang tak ragu-ragu. Macam tadi saya cerita tahfiz Quran. Kalau kita rasa ragu-ragu, tahfiz Quran yang meyakinkan depan mata kita ni berlampak lagi yang kita boleh tolong tahu. Masalahnya yang ragu-ragu tu kita tolong, yang depan mata susah kita tak tolong. Itu maksud saya tadi. Yang ragu-ragu macam ni daripada negara-negara lain gitu. Kita pun tak tahu, ya tak ya. Allah hadirin hadirat. Kita kadang-kadang nak tolong benda yang kita pun ragu-ragu. Sedangkan Nabi dah ajar, tinggalkan benda ragu-ragu. Ambil benda yang tak ragu, yang yakin banyak lagi. Maksud saya, kalau tuan-tuan nak tahfiz Quran, saya boleh tunjukkan 10 tempat, 20 tempat, macam-macam kita ada. Malah ustaz-ustaz yang mengajar tempat tuan-tuan yang beberapa ramai yang buka sekolah agama tahfiz Quran yang tuan-tuan boleh bantu lagi.
Mengapa nak dibantu benda yang ragu-ragu? Kan kita ni kena ada pendirian. Jadi itu sikap Nabi. Jadi Nabi SAW ni bantu kerana orang itu memang meyakinkan memerlukan bantuan. Karena itu datang hadis-hadis Nabi menegur orang yang mampu kerja, tak nak kerja, Nabi tegur. Orang yang sehingga Nabi kata hasil yang paling baik ialah hasil daripada tangan sendiri walaupun kerjanya cari kayu api. Itu menunjukkan Rasulullah menegur orang yang boleh kerja. Sehingga Nabi sebut takkan kaya orang yang meminta-minta itu. Menunjukkan Rasulullah SAW sendiri memberi bantuan kepada orang yang Nabi pasti mereka ni orang susah. Yang ni datang minta Rasulullah bagi, mereka minta Rasulullah bagi. Adapun orang yang sudah pasti mereka tu sehat, segar, mampu bekerja, Nabi nasihatkan pergi cari. Nabi nasihatkan mereka, kamu cari kayu api di belakang kamu tu lebih baik daripada kamu meminta-minta. Menunjukkan bukan semua orang diberi oleh Rasul SAW bantuan, kecuali orang yang memang pasti mereka tu memerlukan bantuan dan pertolongan. Hadirin hadirat para jemaah yang rahmati Allah sekalian, ya. Jadi kita ni begitulah sikap kita dalam bab derma. Kita tengok Rasulullah rajin derma, kita pun nak rajin derma. Sehingga Nabi derma, habis apa yang ada dalam rumah Rasul. Yang akhirnya Rasulullah SAW meminjam pula daripada orang lain untuk cukupkan keperluan. Qala musannif, kata Syekh Jamaluddin Qasimi lagi, Rasulullah SAW suka menjahit kasutnya sendiri, menampal pakaiannya yang koyak, dan suka pula menolong. Baginda SAW adalah sangat pemalu, sehingga tak pernah baginda menatap wajah orang dengan sungguh-sungguh, dengan amat lama. Ini sifat Nabi. Walaupun dengan laki-laki pun begitu, apatah lagi kalau nak pandang wajah wanita, tidak sama sekali. Maka itulah kita hari ini kena ikut sifat Rasul ni. Maka itu orang perempuan yang ada kita pesan muka itu kalau boleh jangan terlalu didedah sangat. Apatah lagi bubuh gambar tu dalam profil Facebook ditatap oleh wajah ramai, jutaan orang pandang. Jangan jadi bangga orang perempuan. Sebenarnya wajah perempuan ni suatu maruah diri dia yang dia kena simpan dan jaga, pelihara kan. Tapi hari dia orang bangga tayang wajah dia dalam Facebook dan bagai-bagai. Laki-laki tak apalah, sebab laki-laki ni dia tak macam perempuan. Allah buat perempuan ni benda yang boleh menarik hati manusia. Baik tu pengikut Facebook ni, kadang-kadang saya mau tengok kalau profil tu cantik, ramailah pengikut dia. Itu yang dia buat gambar Brad Pitt, padahal muka dia macam jerangkung. Oleh kerana profil dia macam Brad Pitt, awet-awet pun ikut like. Dia tak tahu wajah sebenar kawan tu musang berjanggut. Allah kan, ini kadang-kadang manusia ditipu di gambar. Itu belum sebut lagi perempuan letak gambar yang cantik-cantik, padahal tuan badan ni tak mana rupa lah. Ramai orang like. Lepas tu jangan kita ni, Rasulullah SAW tak suka duk pandang tatap wajah orang begitu dah. Itu sifat Nabi SAW. Undangan siapa pun pasti akan baginda penuhi, tanpa membeza-bezakan apakah dia seorang hamba saya atau seorang merdeka. Ini nanti kita bincanglah antara sifat Nabi memenuhi undangan. Batu memenuhi undangan ni pun ada adab dia dan ada syarat dia. Karena itulah undangan dia ada ketika wajib kita hadir, ada ketikanya sunat, ada ketika makruh pun ada, haram pun ada. Bukan semua undangan ni kita kena penuhi. Tengok jugalah jenis undangan. Kalau dia mengundang kita dalam tu penuh dengan arak umpamanya, iaitu tak hadir pun tak apa, tak wajib, malah kadang-kadang jadi haram. Karena dalam majlis itu ada disuruh bawa pasangan-pasangan, kerana ada joget, nambah, dancing, bagai-bagai. Itu bukan sekat haram. Orang kata tambah sekali lagi haram, ujung tambah juga. Faham? Orang Melaka dah Melaka.
Bukan sekadar haram tu, dalam tu ada dansi-dansi joget lambak tu, tukar bini orang joget dengan bini orang, laki orang joget bini orang. Undangan macam tu bukan sekadar haram, tambah lagi sikit haram. Sekian saja. Tak gamak nak sebut tu, bahaya. Itu sebab kadang-kadang undangan ada ketikanya wajib, ada ketikanya sunat, ada ketikanya makruh, ada ketikanya haram hadir undangan. Sama juga kita puasa sunat, kadang-kadang ada ketikanya puasa tu sunat, kadang-kadang ada ketikanya wajib berbuka. Jangan ingat puasa sunat itu mesti diteruskan. Macam kita puasa sunat, kita dah bincang puasa sunat kan, puasa sunat yang ada. Tengah-tengah puasa sunat datang mak ayah kita dari kampung, yang kalau kita tak makan, dia pun tak makan. Kalau kamu tak makan, mak tak akan makan. Waktu tu wajib berbuka. Kalau mentaati mak itu lebih wajib, sebab puasa tu sunat. Masalahnya mak, ini puasa saya yang ke-6 yang akhir, dan inilah 30 Syawal yang akhir. Mak kata aku tak kira, kau nak ikut aku ke nak terus puasa? Kalau kau nak puasa, derhaka, wajib berbuka. Macam patut dalam hukum hakam ni, kadang-kadang kita jangan fikir benda sunat itu nak teruskan juga. Tak, ada ketikanya walaupun benda itu sunat, ada ketikanya dia jadi haram. Kalau terus puasa macam tu jadi haram puasa itu. Kalau dah puasa tu haram, baik berbuka. Dapat pahala pula. Habis ustaz, macam mana ustaz? Saya tak habis puasa 6. Kita dah ada niat nak habiskan puasa. Allah tahu, Allah akan beri pahala penuh, jangan bimbang. Kan untuk buka dapat, pahala pun dapat. Macam cuma syaratnya satu, jangan rancang mak nanti saya puasa 6 mak datang tu. Tu je syaratnya, jangan buat. Paling pending ke mak, pasal apa? Nanti kalau mak datang, senanglah dia nak buka puasa. Itu Tuhan tahu niat kita. Tak payah, Tuhan tahu tu. Itu cerita bab undangan panjang lah, tu siri akan datang nanti lah. Sebab kadang-kadang kita ingat semua undangan ini wajib, dan ada ketiganya makruh pun ada. Tetapi ringkasnya Rasulullah kalau dijemput, Nabi tak beza-bezakan. Rasulullah akan pergi walaupun yang menjemput hamba sahaya, orang merdeka. Dan baginda juga menerima hadiah, walaupun hadiah itu kecil, sekalipun hanya seteguk air susu. Ini pun dipujinya, dan kadang-kadang baginda memberikan balasan. Kita maklum hadirin hadirat, antara sifat Nabi SAW, baginda ni takkan menolak hadiah yang diberikan. Kerana itu ada 3 benda yang kalau disuruhkan kepada kita jangan kita tolak. Pertama sekali, air susu. Sebab itu kalau benda yang ada susu orang bagi, jamah lah walaupun sikit. Sebab Nabi kalau beri susu, Nabi tak akan tolak. Lepas tu kita kalau orang tolak air teh tarik, ada susu kan, Nabi minumlah sikit. Walaupun orang sedang kenyang macam ada susu ni, Rasulullah tak tolak susu tu. Itu kalau tak lah kan? Satu, yang keduanya Nabi tak tolak ialah kalau disuruhkan minyak wangi. Minyak wangi, kata minyak wangi. Walaupun minyak wangi itu pada kita tak berkenan. Keras orang muda, dia nak pakai yang lembut-lembut. Mari geng-geng tua, dia nak pakai yang hajar aswad, yang keras kan. Kita tak apa nak berkenan. Oleh kerana dia minyak wangi, apar, Rasulullah tak tolak. Satu lagi saya lupa, tunggulah sini akan datang. Ada 3 benda yang Nabi kalau diberi memang Nabi tak akan tolak. Pertama, air susu. Kedua, minyak wangi. 3 lagi saya lupa lah. Jangan lupa dah tua je. Kalau tuan-tuan ingat apa dia? Ya? Minyak apa? Bantal. Wallah ta'ala a'lam. Wallah a'lam. Saya lupa apa dia. Baik, ini pun dipujinya, dan kadang-kadang baginda memberikan balasan. Baginda SAW selalu makan makanan hadiah, tetapi Rasulullah tidak terima sedekah. Memang Nabi takkan terima sedekah. Karena itulah satu hari bila orang beri Nabi sedekah, Nabi tolak. Tapi bila mereka kata ini hadiah, Rasulullah terima. Timbul hari ini isu, apabila orang buat kenduri arwah, talil arwah,
Kadang-kadang Tok Imam sebut ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita baca tak, kita sedekahkan Fatihah pada Rasul. Itu yang ada ustaz kata mana boleh sedekah pada Rasul. Dia begini, memang Rasul tak terima sedekah, tapi kita boleh bagi hadiah. Itu dalam doa itu nuqaddimuha wa nuhdiha, dibaca oleh Tok Imam, Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma astaghfarnahu wa ma qulnahu min ya Allah wa ma sallaynahu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sa'atil mubarakah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nuhdiha. Dalam doa tu kita sebut, ya Allah, jadikanlah bacaan Quran kami ini, tahlil kami ini, selawat kami sebagai hadiah kepada baginda Rasul, ahli keluarga Rasul. Ya memang Rasulullah tak terima sedekah, tapi Rasulullah terima hadiah. Ya, waktu kita hadiahkan Fatihah pada Rasul. Sedekah ni memang keturunan Rasul, daripada keluarga Rasulullah tak makan di sedekah. Itu golongan-golongan sayyid, antara mereka yang masih ada darah daging dengan Rasul tak makan sedekah. Mereka tak akan sedekah, zakat tak boleh, sedekah tak boleh. Walaupun mereka orang miskin sekalipun tak boleh, kerana dipanggil keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kalau jumpa golongan begini, jangan berkecil hati. Umpamanya kita kata, ini zakat saya untuk tuan, jangan minta maaf saya tak makan zakat. Itu antara keturunan Rasul. Kita kata ni sedekah saya tak terima sedekah. Kalau hadiah saya terima. Jadi kita kena hormat, kerana memang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan mereka tidak terima sedekah. Siapa dia keturunan Rasul ini? Dari keturunan Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali. Itulah dipanggil keluarga Hasan dan Husain itu. Yang ini ramai Said itu daripada keturunan Al-Hasani dan Al-Husaini dipanggil. Hasan dan Husain. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bongkak dalam menjawab pertanyaan hamba sahaya wanita ataupun orang miskin. Wallahu taala alam. Insyaallah nanti dia sambung lagi beberapa sifat dan akhlak terpuji milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat kita ambil sikit sebanyak beberapa dipanggil ringkasan. Tak disebutkan hadis-hadisnya, kalau disebut hadis nanti panjang lagi. Jadi itulah antara yang diringkaskan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi daripada kitab Ihya Ulumuddin, tulisan Al-Imam Al-Ghazali Hujjatullah. Semoga dapat kita ambil sikit sebanyak manfaat dan juga faedah dan dapat kita amalkan. Dari hadirat insya-Allah nanti kita tengok cincin baginda dibuat daripada perak, dipakai jari kelingking. Kadang-kadang Nabi pakai jari manis. Kadang-kadang pakai belah jari kanan, kadang-kadang pakai belah yang kiri. Jadi semuanya nak menggambarkan adanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa seperti itulah. Kalau ada sebarang soalan, bolehlah kita bincangkan. Tafadhal, syukur ada soalan silakan. Kalau tak ada sekadar itulah, insyaAllah kita bertemu kembali pada masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat dan ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ini ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين فتقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته